tu ni? Yelah, Abang rasa ni mesti sebab tangki kumbahan rumah jiran kita yang dah melimpah ni. Sebab tu tercemar. Kalau macam tu, abang bagi tahulah jiran kita untuk panggil Indah Water datang sedut macam kita buat baru-baru ni. Lagipun, tangki septik individu sama ada kat rumah ataupun premis perniagaan perlu dikosongkan secara berjadual sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Kenapa pula? Sebab dah memang tanggungjawab kita semua untuk jaga kelestarian alam sekitar untuk kesejahteraan semua. Tak perlu risau bang, Indah Water akan keluarkan notis bila tiba masanya supaya kita tak lupa. Oh, senanglah macam tu. Untuk keterangan lanjut, layari iwk.com.my. Indah Water Consortium, era baharu air. Kedak emak MZ Go, Gemuk murah segemuk orang tahu. Bapa kita nak beli bagai bagus. Lama-lama MZ Go semua bagus. Orang tengok pun nampak keliru. Mari tengok sendirilah di MZ Go. MZ Gold juga sedia menerima tempahan buatan tangan. Untuk maklumat lanjut, kunjungi MZ Gold Jalan Temenggung dalam Bandar Kota Baru atau hubungi 017-906-4447. MZ Gold, peneraju emas terpakai tanpa upah. Cayo kodok cayo. Sebuah pasaraya mesra pelanggan dikenali sebagai MG Co-op Mart, peneraju sektor peruncitan dan pemborongan milik Bumiputra 100%. Setiap pembelian akan mendapat mata ganjaran dan boleh ditukarkan kepada emas secara percuma di Makmur Gold. MG Co-op Mart kini beroperasi di sekitar Kuantan dan akan beroperasi di seluruh negara tidak lama lagi. Pasaraya Bumiputra milik penuh koperasi Makmur Malaysia Berhad. MG Co-op Mart, pasaraya untuk semua. Layari page MG Co-op Mart Official. Lekapkan hari anda dengan mendengarkan celotehan Nura dalam Mana Semua. Banyak perkongsian menarik dari dalam dan luar negara. Ada juga info-info mengenai kekeluargaan, wanita dan kesihatan. Boleh juga dedikasikan lagu serta ucapan anda. Ingat tahu, Mana Semua bersama Nura. Setiap Ahad hingga Khamis 10 pagi hingga 2 petang. Disegarkan oleh AY Legacy. Inspirasi wanita. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Ilmu akan membawa seseorang itu keluar daripada dunia gelap ke dunia terang. Marilah muhasabah diri bersama Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi yang akan berkongsi ilmu bermanfaat dalam kuliah subuh setiap Ahad hingga Khamis jam 6.30 pagi dan ulangannya jam 6.45 petang. Hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Memasuki jam 6 petang. Disegarkan oleh AY Legacy. Inspirasi wanita. AY Legacy, inspirasi wanita untuk penyeri kulit tegar dan anjam. Produk terkini sudah serata terkenal, boleh dijadi pendapatan yang halal. AY Legacy, inspirasi wanita. Hai, saya Ani Yusof, founder AY Legacy. Jom bersama saya merealisasikan impian. Layari aylegacy.my. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Manis FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan Manis FM dan jadikan Manis FM sebagai peneman dan juga wadah ilmu untuk anda semua. Seperti biasa hari Jumaat, hari ini kita masuk ke bulan yang baru 1 Oktober 2021. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa untuk mengikuti program Talaki Safinatun Najah di Manis FM Gaya Pantai Timur yang dengarkan kami secara frekuensi di Terengganu 102.0, di Kelantan 90.6, di Pahang Timur 95.1, manakala di Pahang Tengah pula 103.8. Dan anda juga dijemput untuk ke Facebook Live Manis FM untuk kita berinteraksi secara terus, untuk anda melihat sendiri wajah saya Fad, dan juga seperti biasa saya tidak keseorangan. Kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar dalam kita sama-sama menimba ilmu tentang perbicaraan rukun Islam dan iman
serta hukum hakam fiqah dalam talaki Safinatun Najah. Dan minggu lepas Ustaz ada menyentuh tentang bagaimana sebenarnya untuk kita berselawat di hari Jumaat yang mulia ini. Di Terengganu juga hari ini adalah hari ilmu. Jadi perbanyakkan zikir anda semua. Apa jua yang anda lakukan pada ketika ini. Kalau anda baru saja lepas bersukan, pastikan hari ini anda mengikut SOP yang baru. Alhamdulillah, kalau kita melihat kepada berita semasa, banyak kelonggaran yang telah pun diberikan. Namun jangan kita gunakan kelonggaran itu untuk kita hidup seperti baru. Kita kena hidup secara norma yang baharu. Terima kasih kepada Maria Muhammad. Seperti biasa akan menjadi individu pertama yang akan komen di Facebook Live Manis FM kita. Assalamualaikum Ustaz Wan dan DJ Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pastinya kita nak menyambung tentang bagaimana ilmu yang kita perolehi setiap minggu tentang Alhamdulillah kitab kita Safinatun Najah. Kepada anda semua yang telah pun memiliki kitab Safinatun Najah, anda boleh buka juga bersama-sama dengan kita supaya ilmu yang disampaikan oleh Ustaz hari ini mudah untuk diterima kita semua. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Junandi bin Wan Jaafar. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat dan kepada sidang pendengar slot talaki Safinatun Najah. Alhamdulillah di petang Jumaat penghulu segala hari dan hari ilmu, kita dapat menyambung kembali slot talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumaid. Jadi insya-Allah untuk pendengar yang memiliki kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 3, muka surat 2 bahagian ketiga daripada atas. Mengulangi balik dibaca selok yang terdahulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terjemahan di bawah. Dan mudah-mudahan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudah-sudahan daripada segala nabi-nabi. Jadi selepas dimulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penggang kitab menyusuli dengan doa kerahmatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kerahmatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kitab orang mengajar pun sama juga, dimulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa, mudah-mudahan Allah Taala beri rahmat atas penghulu kami. Penghulu kami itu terjemahan kepada Sayyidina. Sayyidina. Terjemahannya penghulu kami, pimpinan kami, itu Sayyidina. Ikutan kami, itu Sayyidina. Dan mana hakning ditambah oleh ulama. Yang asalnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata olehmu, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Ya Allah, birahmat oleh kamu atas Muhammad. Tak ada didatangkan Sayyidina. Hanya sebut ala Muhammad. Jadi kalau sini enggak wasallallahu ala Muhammad. Sebab Nabi perintah qulu kata olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukan kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Tidak. Jadi ulama tambah Sayyidina ni atas jalan beradab. Sulukul adab. Atas jalan beradab. Maka disunatkan tambah Sayyidina sebelum sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hak perkara yang timbul khilaf di kalangan ulama lah. Kalau kita contohlah dalam kita sembahyang, kita ada selawat selepas daripada tasyahud. Selawat. Selawat atas Nabi dan atas keluarga Nabi selepas daripada tasyahud akhir contohnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampailah kepada Hamidum Majid. Jadi kita berselawat selepas tasyahud akhir dengan tambah Sayyidina. Jadi tambah Sayyidina ni di sisi pandangan ulama yang bermazhab Hanafi, Hanafiyah dan juga di sisi pandangan ulama yang bermazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, sunat tambah Sayyidina. Adapun di sisi ulama yang bermazhab Maliki, ulama di sisi ulama bermazhab Hambali, Hanabilah menyatakan bahawa tak sunat tambah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab apa tak sunat tambah? Sebab Nabi tak bubuh pun Sayyidina. Nabi tak tambah pun Sayyidina. Kita tak payah tambah-tambah lah. Yang duk tambah hak Nabi tak suruh. Sebab Nabi ajar dah selawat. Qulu kata olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah berilah rahmat olehmu atas Muhammad. Ada tak Nabi tambah Sayyidina? Nabi tak tambah Sayyidina. Tak payah tambah lah. Itu pandangan ulama' dan mazhab Maliki dengan ulama' dan mazhab Hambali. Adapun ulama' dan mazhab Hanafi, Syafi'i, sunat tambah Sayyidina. Walaupun Nabi tak bubuh pun sunat tambah. Dipanggil sulukul adab. Atas jalan kita nak beradab. Tambah sebutlah Muhammad gitu bubuh kot. Sayyidina Muhammad. Gitu. Adapun hak mazhab Maliki dengan Hambali tadi, atas jalan al-ittiba, ikut Nabi betul-betul. Nabi tak bubuh Sayyidina, tak payahlah tambah Sayyidina. Ini khilaf di kalangan ulama. Jadi hak ni benda hak selesai dah tak payah balah lah. Terpulang pada kita tambahan pula kita ni bermazhab Syafi'i tambahlah Sayyidina. Nabi pun bersabda, dia mengatakan bahawa ana sayyidu bani Adam. Aku ni sayyid penghulu bagi anak Adam. Nabi pun sebut dia sebagai sayyid. Penghulu, pimpinan, ikutan. Sekarang ni kadang-kadang kalau kita dengar dalam khutbah ceramah tu panjang. Allahumma salli ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina. Panjang. Dia maknanya lebih kurang je tu. Sayyidina wa qudwatina wa uswatina. Qudwah, ikutan. Uswah ni contoh. Sama je lah makna. Dengan Sayyidina tu. Jadi, dalam mazhab Syafi'i kita ni, kalau kita balik pada dalam hukum fiqh lah ni. Nabi tak bubuh Sayyidina. Lepas tu, kita ni, sunat tak bubuh Sayyidina. Atas jalanan nak beradab, bubuh Sayyidina. Atas jalanan al-ittiba, ikut straight kita kata. Ikut betul-benar. Sebagaimana hak Nabi suruh. Nabi ada tak dalam selawat tu Nabi suruh tambah Sayyidina. Nabi tak ada. Maka ikut betul benar tak payah tambah lah. Itu satu pandangan. Ini benda khilafiyah. Ada balah ni. Atas kita lah nak tambah Sayyidina ke. Tambah Sayyidina ke. Yang pentingnya kita jadikan Nabi Muhammad itu adalah pimpinan kita. Ikutan kita. Contoh teladan kita. Hak tu hak penting. Hak tu hak wajib kepada kita. Kita duk balah. Sunat tambah Sayyidina. Sunat tambah Sayyidina. Tapi kita tak jadikan Nabi sebagai Sayyid.
sebagai penghulu, sebagai pimpinan, sebagai ikutan. Tak jadi gitu. Jadi pentingnya kita jadikan Nabi itu sebagai pimpinan, ikutan dan contoh tauladan kepada kita. Jadi sini ditambah dengan Sayyidina Muhammad Khatamin Nabiyyin, yang kesudah-sudahan daripada segala Nabi. Kita maklumlah, Nabi Khatamul Anbiya. Nabi ni Nabi yang terakhir penutup. Kalau ada sesiapa yang mendakwa dia ni sebagai Nabi, Nabi palsu tu lah. Selepas daripada Nabi SAW, maka jatuh kafir. Bukan hanya berdosa tu. Bahkan jatuh kafir. Dan orang yang percaya dan mengikuti hak Nabi, hak mengaku Nabi palsu ni pun samalah jatuh kafir. Ada kan Nabi Melayu lah, Nabi untuk orang perempuan lah. Tapi Nabi hak palsu ni, hak mengaku Nabi ni, bukan kata selepas kewafatan Nabi. Ketika Nabi ada lagi pun, ada dah yang tiba-tiba mengaku di tempat dia, Nabi Muhammad, Nabi di Madinah. Dia Nabi juga di negara dia. Masa Nabi ada tu. Ada dah hak mengaku sebagai Nabi sama telah selepas Nabi wafat. Jadi Nabi ni adalah kesudahan bagi segala Nabi-Nabi. Ini kita maklumlah. Jadi kalau mengaku sebagai Nabi, maka jatuh hukum kafir. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terjemahan di bawah tu. Dan mudah-mudahan dirahmat oleh Allah Ta'ala atas segala keluarganya dan sekalian sahabatnya. Segala sahabat sekaliannya. Ini hak selawat atas Nabi dan selawat atas keluarga Nabi SAW. Jadi sebelum kita nak masuk kepada selawat atas keluarga Nabi SAW, jadi keluarga Nabi ni siapa? Siapa yang dikenali dengan keluarga Nabi ketika mendoakan kerahmatan. Sekarang di sini mendoakan kerahmatan atas Nabi SAW dan atas keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Macam kita dalam tasyahud akhir. Sebab tasyahud akhir kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu. Atas keluarga penghulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi? Ni hak bacaan kita semua kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu rukun qauli, dia panggil rukun bacaan. Wa ala ali Sayyidina Muhammad dipanggil sunat ab'ad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai ke Hamidum Majid dipanggil sunat hay'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rukun qauli, rukun bacaan. Kita dalam semayang ada 5 rukun bacaan kan. Takbirnya, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir, kemudian satu lagi rukun bacaan adalah salam, Assalamualaikum tu. Kemudian wa ala ali Sayyidina Muhammad sunat ab'ad. Tinggal sampai ke sunat sujud sahwi. Besar ni sunat ab'ad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai ke Hamidum Majid. Itu adalah sunat hay'ah. Jadi wa ala ali Sayyidina Muhammad, atas keluarga penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga di sini? Kita kena tahulah sebab apa? Bacaan kita semua dalam semayang kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Tak tahu. Jadi baca semua-semua daripada budak sampai ke mati. Itulah bacaan dalam sembahyang. Tiba-tiba tak tahu makna. Jadi sebelum kita nak pergi kepada apakah makna siapakah keluarga Nabi SAW, kita sesadah hak selawat atas Nabi SAW, kemudian selawat atas keluarga Nabi SAW. Macam boleh berhenti sekejap lah. Sebab saya nak ni soalan hak minggu lepas.
Soalan hak minggu lepasnya, Kapten Haikal. Dia tanya, solat sah rapat sunnah Nabi SAW. Kita maklumlah. Macam mana solat jarak? Tu soalan pendek je. Jadi solat sah rapat sunnah Nabi SAW. Macam mana solat jarak? Saya ni sebenarnya, maknanya saya hanya boleh jawab hak apa yang saya belajar. Jadi masa saya belajar dahulu, tak berlaku solat jarak. Tak berlaku. Jadi hak berlaku solat jaraknya sekarang. Jadi hak saya tak belajar ni, alah nak jawab macam mana? Dan macam mana pandangan-pandangan ulama sekarang? Samalah. Sebagaimana orang lain akan mengikuti pandangan-pandangan ulama sekarang, saya pun samalah dipanggil muqallid belaka. Sebab apa? Sebab masa belajar tak ada berlaku hak sembahyang jarak-jarak ni. Jadi nak jawab pandai-pandai tak boleh lah. Dia nak jawab pandai-pandai tak boleh. Jadi yang bertanya ni, dia kena tanya dengan orang yang betul-betul ahli dengan persoalan yang ditanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Kena tanya orang betul-betul mengetahui lah. Kalau tidak mengetahui. Jadi, dia anggapannya, saya ni boleh tanyalah. Saya yang ditanya ni pula, kena insaf diri. Ini perkara berkaitan hukum hakam. Jadi, hak kita tengok kitab, tengok kitab. Hak kita belajar dengan tu, kita belajar dengan tu guru. Jadi, hak saya belajar dengan tu gurunya tak jumpa lagi lah sembahyang jarak ni. Pada masa tu. Jadi, sebagaimana orang lain-lain, saya pun sama juga. Saya hanya melihat apakah pandangan-pandangan ulama-ulama sekarang berkaitan dengan sembahyang jarak yang berlakunya satu dunia ummah Islam. Bukan hanya berlaku di Terengganu, bukan hanya berlaku di Malaysia, berlaku satu dunia ummah Islam. Ulama-ulama menetapkan pandangan seumpama mana. Cuma saya nak beritahu satu je di sini sebelum kita nak pergi pada persoalan tu. Hak masa saya belajar. Hak masa saya belajar, timbul persoalan. Seseorang ni, dia tak sempat nak mandi, nak apa tak sempat. Dia baru balik kerja. Jadi dia sapa ke masjid itu petang solat asar. Dia menyadari bahawa tubuhnya tu ada bau yang tak baik lah. Bangun satu hari dia bekerja. Dan dia sepatutnya kena mandilah. Sebab dia nak sembahyang asar ni. Dia tak sempat. Jadi orang azan asar. Jadi kalau dia nak berjemaah rapat sah dengan orang ramai, dia pun pasti bau yang ada di tubuh dan pakaian dia akan menyakiti hak makmum yang berada berhampiran dengan dia. Kalau pasti menyakiti, masuk sembahyang juga, maka hak tu salahlah seumpama tu. Sebab kita menyakiti dan kita ganggu orang sembahyang dengan bau kita, bau tubuh dan pakaian kita. Macam mana kalau kita kebetulan sembahyang di sebelah orang yang berbau busuk? Adakah sembahyang kita tu tidak terganggu? Sembahyang kita terganggu, dan bukan setakat terganggu, bahkan akan menimbulkan kemarahan orang yang tengah sembahyang tau. Kita sembahyang, siapa ni? Kita nak baca pun tak boleh. Nak baca, kita kena tarik nafas. Nak membaca dalam sembahyang, kita kena tarik nafas. Tarik nafas aja, Allah. Kemudian, kalaulah dia sembahyang sendiri-sendiri, ini yang saya belajar dahulu. Dia sembahyang sendiri-sendiri, rugi. Sebab dia tidak boleh fadilat berjemaah. Tapi ni nak sembahyang berjemaah, dia kena rapatkan saf. Rapatkan saf menyakiti, tak boleh. Jadi kalau nak sembahyang sendiri-sendiri, rugi kerana tidak dapat fadilat berjemaah. Jadi pandangan untuk gurunya, ini satu pandangan lah.
nak dapat fadilat berjemaah, tak syarat rapat saf dia kata. Rapatkan saf itu dapat fadilat pahala rapatkan saf. Betulkan saf, lain pula tu. Rapatkan saf, betulkan saf, lain-lain tu. Ada saf rapat tapi belok. Ada saf renggang tapi lurus. Jadi rapatkan saf satu, betulkan saf satu jadi, rapatkan saf satu fadilah. Luruskan saf satu fadilah. Fadilah lain. Untuk dapat fadilat berjamaah, tu kena lengkapkan syarat untuk sah berjamaah. Jadi, untuk rapatkan sah bukan syarat untuk sah berjamaah. Itu kesempurnaan salat berjamaah, fadilat rapatkan sah. Jadi nak dapat fadilat rapatkan sah yang sunat, tak boleh. Sebab ada bau yang menyakitkan orang, hukumnya salah di situ. Nak buat benda sunat, maka timbul jadi haram kerana menyakiti, tak boleh. Jadi, tak apalah. Hak sunat rapatkan sah ni, tinggal. Tapi kekal berjemaah. Sebab nak dapat fadilat berjemaah. Dia pun, guru pun anjurkan supaya jarak daripada orang lain. Maknanya, berjemaahnya masih lagi sah. Fadilat berjemaah 27 masih lagi dapat. Tapi, dia tidak dapat fadilat rapatkan sah. Makruh seumpama tu tak dapat fadilat rapatkan saf, tapi masih lagi dapat fadilat berjamaah 27. Sebab apa? Sebab rapatkan saf bukan syarat untuk saf berjamaah. Ni hak situasi seumpama, hak ni saya mengaji. Saya nak tahu hak ni hak saya mengaji. Jadi hak berkaitan rapatkan saf ni bicara kesempurnaan. Hak tu dalam masalahnya kerana ada keuzuran kerana dia berbau. Bukan sengaja ni, sepatutnya mandi dulu. Hak ni hak nak pergi mandi tak sempat berjemaah lah. Dia gitu. Faham tak ni? Dalam situasi yang luar biasa. Bukan situasi biasa. Situasi biasa kita mandi siap-siap baru pergi semayang, itu situasi biasa. Semayang pun biasalah. Rapatkan saf, betulkan saf. Jadi bila berbau busuk, situasi yang tak sama. Ni hak saya hak tu aja. Hak sekarang ni tengok kepada pandangan ulama lah. Tengok pada pandangan ulama. Yang mana kita ni baguslah, alhamdulillah lah kita ni mementingkan sunnah Nabi untuk dapat fadilat rapatkan saf. Tetapi kita kena ingat, kita nak dapat fadilat rapatkan saf, hak paling besar laginya, kita kena menekan berkaitan dengan syariat sunnah Nabi, syarat untuk sah berjamaah. Syarat untuk sah berjamaah tu kena tekan molek. Kita tekan berkaitan dengan fadilah rapatkan sah, bagus. Itu sunnah syariah Nabi yang disunatkan. Tidak dikerjakan tanpa sebarang kerana, sampai sebarang kerugian hukumnya makruh. Menyebabkan tak dapat fadilat rapatkan saf. Tapi masih lagi dapat fadilat berjemaah 27. Sebab syarat saf berjemaah masih lagi dapat. Jadi kita kena tekan lagi-laginya. Selain daripada tekan fadilat rapatkan saf ni, kita kena tekan syariatnya. Apakah syarat untuk saf berjemaah? Dalam setengah-setengah kitab, 12 syarat untuk saf berjemaah. Untuk sah berjemaah ni, kalaulah syaratnya tidak dilengkapi, bukan setakat tak dapat fadilat berjemaah, bahkan bawa pada batal sembahyang. Hak tu nak kena tekan molek. Hak tekan rapatkan sah ni bagus. Mana prihatinnya kita kepada kesempurnaan salat berjemaah, sunnah Nabi yang disunatkan kita rapatkan sah, kita tekan, bagus. Tapi yang paling besar laginya, syarat untuk sah kita berjemaah. Belajar dok 12 syarat tu. Jadi makmum belajar dok berkaitan dengan muafiq dan Muhammad sebut. Belajar ke dok? Hak ni. Untuk pastikan solat berjemaah tu sah. Kena tekan molek. Bukan kita nak meringankan hak rapatkan sah sunnah Nabi SAW. Cuma sebagai sebut mula-mula tadi, suasana yang luar biasa. Jadi, tak suasana biasa masa saya belajar dahulunya, suasana biasa je.
Jadi tak timbullah bab semayang jadi jarak ni tak pernah terbayang kira-kiranya. Mula-mula tu terkejut kitanya. Macam mana nak semayang Jumaat ni? Jadi jarak seumpama ni. Lepas tu, dah masa belajar tak jumpa, akhirnya kita dengarlah pandangan-pandangan ulama satu dunia. Berkaitan dengan merapatkan sah sunnah Nabi, tiba-tiba ditinggalkan solat banyak dalam keadaan jarak. Kenapa? Kerana untuk menyelamatkan diri daripada kemudaratan. Itu pun syariat sunnah Nabi SAW. Jadi ulama' membuat ketetapan, kemudian pihak berkuasa pun memutuskan SOP peraturan. Jadi mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pada perkara yang bukan maksiat, bukan berdosa, kita kena turut akan perintah daripada pemerintah pada perkara yang bukan maksiat. Itu pun syariat sunnah Nabi SAW. Jadi panjang tapi waktu kita pergi kepada, kita boleh membaca waktu pandangan ulama' satu dunia. Ada gitu jelah. Saya tak ada kelayakan nak cerita, tak ada autoriti nak cerita. Sebab saya pun macam orang ramai-ramai juga. Saya hanya melihat mereka menjarakkan sah ni, apa kerana dia. Pada masa Nabi tak berlaku, pada masa sahabat tak berlaku. Dikias kepada masalah apa. Saya hanya mengambil pandangan tu sahaja. Maka untuk saya tak tahu sebab saya tak mengaji. Tiba-tiba ada juga ulama' yang tidak bersetuju. Ini masalah fiqh. Masalah fiqh ni sidang pendengar kena faham lah. Kita bukan macam masalah tauhid. Masalah tauhidnya satu jalan sahaja. Fiqh ni adalah khilaf di kalangan ulama'. Tapi kebanyakan ulama' macam mana? Kita tu kebanyakan ulama' lah. Kemudian di tempat kita pandangan ulama' kemudian diterima pakar oleh pihak berkuasa agama pandangan mana? Kita tu itulah hukumul hakim yaqta'ul khilaf. Ketetapan pihak berkuasa agama ni di bawah kuasa raja-raja Melayu kitanya, dia akan memutuskan perselisihan pandangan. Kita tu pandangan yang dipilih oleh pihak berkuasa ini. Kalau timbul pandangan berbeza, itu khilaf dalam persoalan fiqh lah artinya. Dasar pelik tu ada juga. Tapi kalau adalah, macam contohlah. Tanya saya pun jawab ikut pandangan saya, belajar pun tidak dalam perkara ni. Adalah orang tengok tu. Ustaz Awang pun bunyi dah contoh. Tapi Ustaz Awang ni bukan saya seorang. Ramai orang nama Ustaz Awang. Ustaz Awang bunyi dah contohnya lah. Ustaz Awang pun komplain dah contohnya. Dah siapa Ustaz Awang yang bunyi tu? Siapa Ustaz Awang yang komplain tu? Ulama' muktabar ke? Min kibaril ulama' ke? Ulama' besar ke? Ada ustaz biasa. Ada ustaz biasa? Ada autoriti ke? Ustaz Awang tu mufti ke? Ada apa tu? Kita tak nak orang awam ni. Bunyi je satu ustaz. Satu ustaz tu bunyi dah. Komplain dah. Siapa ustaz tu? Kita kan tengok situ pula. Kita nak cari pandangan yang bertepatan dengan pahaman kita. Tak boleh gitu. Kita dalam suasana wabak penyakit ujian daripada Allah ni. Janganlah kita suasana tu kita gunakan untuk bertelingkah. Perkara-perkara furung agama, perkara fiqh khilafiyah. Kita pakai pandangan ulama satu dunia. Tapi ada juga tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain, mereka ada ulama mereka. Negara-negara Islam yang lain, suasana mereka tidak sama dengan kita. Hendak ni. Itu ulama di satu negara umat Islam berpandangan begiang-begiang. Itu di tempat mereka. Suasana yang berbeza dengan tempat kita. Ada ni. Tapi kita terima je lah. Kita tak persoal pun pandangan ulama di tempat negara sendiri-sendiri tak persoal. Itu tempat mereka, suasana tempat mereka. Tapi ulama-ulama ni sama sahaja. Mereka semua memikirkan berkaitan dengan ummah. Bukan hanya memikirkan berkaitan dengan COVID. Ulama-ulama, ummah Islam, pemimpin Islam sama je. Mereka pun memikirkan berkaitan dengan ummah. Bukan hanya memikirkan berkaitan dengan COVID. Macam sekarang lah.
Saya duk fikir macam mana nak cerita biar jadi tak timbul kekeliruan. Hak tu hak saya duduk fikir sekarang, tak fikir bab COVID pun. Fak sekarang duk fikir nak jadi DJ, nak Fak dah fikir pun COVID-nya. Tak sama je. Umat Islam di mana-mana pun sama sahaja. Mana ulama-ulama pihak berkuasa agama samalah. Mereka memikirkan berkaitan dengan ummah. Bukan hanya memikirkan berkaitan dengan COVID. Umat Islam sama sahaja. Mereka takut pada COVID dan mereka lebih takut kepada Allah yang menurunkan COVID, sama je. Semua orang Islam sama saja. Takut kepada COVID dan lebih takut kepada Allah Ta'ala yang menurunkan COVID, sama je. Tapi takutkan COVID berbeza dengan takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menurunkan COVID. Jadi dalam suasana sekarang ni, orang-orang agamawan lah sepatutnya kena berhati-hati. Memanglah kadang-kadang kita ni ada pandangan-pandangan sendiri. Itu pandang kita sendiri yang ilmu cetek kodo kita. Tak perlulah kita nak highlightkan pandangan-pandangan kita sendiri. Kita turutlah pandangan-pandangan hak kebanyakan ulama'. Macam sebut tadilah, bukan ulama' di Terengganu, di Malaysia, satu dunia umat Islam. Tapi sebagai saya sebut tadilah, ini perkara pekoh, memang tidak akan timbul persepakatan, akan timbullah pandangan-pandangan yang berbeza. Tapi kita turut pandangan hak kebanyakan, pandangan yang diterima pakar di tempat kita, kena gitulah. Badak ni. Jadi, saya pun tak pandai nak cerita sebab saya pernah bercerita perkara seumpama ni. Tapi ini dalam siaran radio yang lain. Adalah yang tulis di komen FB tu, didatangkan ayat Al-Quran supaya hati-hati dengan tipu daya Yahudi dan Nasara. Di situ. Lepas tu ditambah di bawah tu, ustaz yang bercakap ni, ustaz yang berkepentingan dengan kerajaan kerana nak jaga puyuk nasi. Dia begitu. Kata astagfirullah, saya ni bukan kerja dengan kerajaan, kata. Saya tak pernah kerja dengan kerajaan. Dia panggil apa? Dia panggil pendakwah bebas. Itu maksud dia bukan kerja dengan kerajaan lah. Saya tak pernah ada kepentingan dengan kerajaan. Saya tak pernah kerja dengan kerajaan. Walaupun atas nama imam ke, bila ke, mubalir ke, takmir ke, saya tak pernah kerja dengan kerajaan. Dia kata, ni ustaz ni jaga puyuk nasi dengan kerajaan, dia kata gitu. Jangan seumpama tu lah. Tu tak boleh gitu. Kita tuduh-tuduh seumpama tu. Saya hanya sebut tadi je. Saya sebagaimana ramai-ramai, maknanya turut pandangan-pandangan yang dikemukakan alasan-alasan oleh ulama-ulama kita. Tapi pasti ada pandangan yang berbeza. Pasti kita sendiri pun ada perkara-perkara yang, yelah, mungkin kita rasa pasal lain. Tapi kita kena insaf diri. Kecetekan ilmu yang ada pada kita tidak melayakkan kita nak persoal perkara yang disepakati satu dunia. Kemudian di tempat-tempat lain yang berbeza keadaan, berbeza suasana, berbeza pandangan pihak berkuasa mereka, itu tempat masing-masing lah. Ni sebagai contoh lah. Jadi panjang pula Itu wa alihi wa sahbihi ajma'in tu dak berhenti sekejap sebab kita nak kita jawab soalan tu lah. Mula saya fikirnya tambah, yalah kata ni soalan rapatkan sah, jarakkan sah ni, kita rasa dalam jawapan-jawapan ulama-ulama kita pun rasa sudah lengkap. Atas kita nak mencari je lah. Kalau kita nak mencari pandangan yang sesuai kita cari sesuai dengan kita tolak lah. Yang tak sesuai kita ada orang seumpama tu, cari tak sesuai gitu, kita cari pandangan-pandangan. Mereka siapakah mereka gitu? Ustaz mereka, ustaz mana ni? Ustaz biasa-biasa. Ustaz biasa-biasa, mengajar hukum biasa-biasa, mengajar bab sifat 20, mengajar bab semayang, mengajar bab sifat hati. Itu ustaz biasa-biasa. Sebab ilmu yang dia ajar tu ilmu fardhu ain, ilmu biasa-biasa. Jadi apabila berlaku suasana yang luar biasa, kena tak boleh pakat ustaz dah, pakat ulama-ulama yang lebih besar. Gitu je. Macam ustaz biasa-biasalah. Setakat biasa je. Bahawa ni keadaan yang luar biasa lah. Luar biasa. Ni sebagai contoh. Pernah lah
didatangkan dalam FB, gambar, difotoni. Difotoni pada masa bulan Ramadan. Sembahyang tarawihnya rapat. Sampai masa sembahyang raya Aidilfitri lah. Rapat. Maka timbullah, tengok tu, difotoni. Kerajaan mereka, kerajaan Thailand, Buddha. Tapi sembahyang rapat. Kita kerajaan Islam, sembahyang jarak. Jadi dibuat banding gitu. Sekarang difotoni Yala Naratiwat. Bukan kata sembahyang rapat ke jarak. Jumaat pun ditangguhkan pada masa sekarang. Sebab tempat mereka tinggi. Pada masa Ramadan tu, termasuk pada masa Hari Raya Aidil Fitri tu, mereka tidak ada, kosong di selatan Thailand tu. Lama dah mereka tak dengar perkataan Covid tu. Lepas tu mereka sembahyang rapat. Sembahyang raya pun rapat ramai-ramai. Lepas daripada tu. Kena dipanggil yang keberapa pun, dipanggil apa? Round ke apa? Round yang pertama, yang kedua. Gelombang. Gelombang yang keberapa, wallahualam lah. Kena gelombang berlarutan sampai sekarang. Bukan kata sembahyang tu jarak. Sembahyang Jumaat pun ditangguhkan. Setengah-setengah tempat, Jumaat pun ditangguhkan. Sekolah kerajaan, sekolah pondok pun ditutup sementara sampai masa sekarang. Yang pada masa sebelum tu memang tak ada Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama-ulama di foto ni terima. Pada masa sembahyang jarak mereka terima. Pada masa ditangguhkan sementara sembahyang Jumaat mereka terima. Itulah dia alim ulama, orang yang betul-betul berilmu. Atau guru. Saya ni ustaz biasa aje. Orang baru-baru je panggil ustaznya. Orang kawan lama-lama panggil nama je. Kawan lama-lama panggil nama je. Kawan kapung panggil nama je. Tak ada apa je. Kawan kapung panggil nama. Tak apa. Ustaz tu bertinggi dah. Bernama tinggi dah. Ustaz biasa je. Jadi persoalan yang luar biasa, kena cari pandangan ulama-ulama. Pandangan para muftinya macam mana. Semua orang tak selesa. Sembahyang jarak ni semua orang tak selesa. Tapi kita terimalah dalam suasana sekarang. Boleh berjemaah, alhamdulillah. Boleh Jumaat pun, alhamdulillah. Di Terengganu kita, program masjid boleh berjalan macam biasa. Kuliah berjalan macam biasa. Itulah sebesar-besar rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Tuhan tarik wabak penyakit ni. Sampai masa kita boleh balik kepada situasi biasa. Kembali kepada sembahyang rapat macam biasa. Untuk dapat kesempatan salat berjemaah. Tapi yang besar laginya, kita kena pastikan bahawa kita solat berjemaah biarlah lengkap dengan syarat-syarat untuk sah solat berjemaah. Dia ada 12 syarat tadilah. Nak tak kena tahu kita kalau makmum muafiq macam mana hukumnya, macam mana kalau kita masbuk macam mana hukumnya, macam mana. Hak tu hak berkait dengan syarat untuk sah solat berjemaah. Syarat tu tak cukup, bukan hanya tak dapat fadilat berjemaah, tetapi batal sembahyang. Adapun rapatkan sah sunnah Nabi itu berkait dengan kesempurnaan sembahyang. Mana kita ikutlah ketetapan yang ditetapkan, kita berusaha, berikhtiar, kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Pegangan kita tetap dah fahuwa yashfin. Ia Allah lah yang menyembuhkan. Itu pegangan kita. Kata Nabi Ibrahim AS, wa iza maritu fahuwa yashfin. Dan bila sakit oleh aku, maka Allah lah yang menyembuhkan. Itu pegangan kita. Bukan ini ilmu perubatan yang menyembuhkan kita. Allah yang menyembuhkan kita. Betul lah pegangan. Ayat sebelum tu. Itu perkataan Nabi Ibrahim AS. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Bila sakit oleh aku, maka ia ya Allah yang menyembuhkan. Itu surah Syu'ara ayat yang ke-80. Ayat yang ke-79.
Allah Ta'ala menghikayatkan kata-kata Nabi Ibrahim AS. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan ia Allah lah. Yang mana ia Allah, Allah yang makan akan daku. Allah yang minum akan daku. Allah yang makan. Tapi kita bukan nganga mulut tunggu Allah ulu makanan. Kita carilah makanan. Tapi hakikatnya boleh makan tu Allah yang beri aku makan. Itu pegangan kita. Tapi Allah yang beri aku makan, lepas tu tak usah pergi cari apa-apa tau. Nganga mulut gitu je. Pergi carilah makanan. Tapi pegangan kitanya, siapa yang makan akan daku? Allah Ta'ala yang makan akan daku. Dan bila sakit oleh aku, maka ia ya Allah yang menyembuh akan daku. Tapi ikhtiar usahanya, berobatlah. Usahakanlah. Vaksin ke, ikut SOP ke, ikut sebagaimana yang ditetapkan. Tapi sembuh tak sembuh, selamat tak selamat, semuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu usaha syariah. Kemudian kita tawakul berserah kepada Allah. Dan kita kena banyak redha lah dengan musibah, dengan kesukaran yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam satu dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menarik kembali wabak penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa alihi wa sahbihi ajma'in, doa kerahmatan ke atas keluarga dan sahabat Nabi ni akan sambung insya-Allah di selok akan datang. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar kerana telah pun berkongsi ilmu yang sungguh bermanfaat kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan kami secara frekuensi ataupun juga yang menonton kami secara langsung di ruangan Facebook Live Manis FM. Terima kasih juga kepada anda semua yang menanyakan soalan seperti Wan Fahmi. Semuanya kita nak baca di sini, ramai juga Asmadi Manan. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Di Arif, terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada anda semua juga yang mungkin ada kekeliruan atau sebagainya juga boleh sertakan komen dan juga soalan anda di ruangan Facebook Manis FM. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan pada minggu hadapan, mungkin Ustaz akan selitkan di dalam pengajaran pada minggu hadapan di hari dan juga di waktu yang sama. Dan saya nak kongsikan juga apa yang dipost di Facebook dan juga Instagram Manis FM kepada anda semua yang belum lagi untuk follow. Anda boleh follow sekarang kerana kita juga akan update perkara-perkara yang berlaku dalam juga di luar negara. Dan yang terbaru kita kongsikan, kapasiti jemaah umrah dinaikkan kepada 100,000 orang sehari. Bilangan jemaah solat fardu juga turut dinaikkan kepada 60,000 orang. Untuk pembacaan yang selanjutnya, anda boleh follow Facebook dan juga Instagram Manis FM. Dan saya kira setakat ini sahaja apa yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Jadi kepada anda semua juga kami doakan agar segala urusan anda dipermudahkan. Dan lagi menjelang 2 hari, menjelang 3 Oktober 2021, sesi pembukaan sekolah akan dibuka. Jadi di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang bersekolah dan juga kepada ibu bapa yang mungkin ada anak-anak yang bersekolah pada waktu ini. Kita hidup dengan norma yang baru, insya-Allah. Jadi sebelum kita menutup perkongsian ilmu Talaki Safinatun Najah ini, kita tutup dengan doa penutup daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada anda semua juga yang menonton kami di Facebook. Boleh share supaya yang lain juga akan dapat ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita seharian. Itu saja untuk kami kongsikan kepada anda hari ini. Kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri anda
jaga keluarga anda. Manis FM, Gaya Pantai Timur.